إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله ثم الحمد لله. إن شاء الله وما شاء الله وتبارك الله. Alhamdulillah, setelah lama kita beredah edah PKP, maka hari ni kita rajak balik edah tak habis lagi, boleh rajak rajak balik untuk sambung balik siri talaqi kuliah kita, muzakarah kita ni, bicara kitab Tuhfatul Raghibin ni, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat fadail min babil ilmi, mendapat kelebihan-kelebihan yang berada, yang disebut Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu, seperti hadis yang disebutkan yang berada dalam kitab Matla'in Badrin, iaitu sebuah kitab fiqh 4 romak yang dikarang oleh Syekh Daud, yang berbunyi begini lebih kurang hadis tu. Nabi sebut, man ta'alama ilman, man ta'alama baban minal ilmi la ya'mala bihi wa yu'allima ghairah fakana khairan lahu fakana khairan lahu min 5 raka'atin ruki'aha, satu riwayat, yakni yang berbunyi begini, man ta'allama baban, siapa-siapa yang belajar baban, satu bab, tak kira lah sama ada bab tu bab semayang ke, sama ada bab tu bab korban ke, apatah lagi istimewa lagi bab yang melibatkan perkara-perkara akidah, perkara-perkara akidah. Sebagaimana kitab Tuhfatul Raghibin ni kita nak menyebutkan firqah, tentang akidah beberapa firqah yang batil, yang sesat. Nah,
Kerana warid dalam hadis lain Nabi sebut, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah waftaraqatil nasara ala 72 firqah wa inna ummati sataftariku. Nabi sebut sataftariku, bukan saufa, taftariku dengan makna tak lama lah. Kalau sebut saufa taftariku lambat lagi. Bila Nabi kata sataftariku, tak lama dah. Iaitu apa? Makna lepas pada aku mati tu. Makna di mana? Di masa sahabat tu pun dah berlaku perpecahan, tetapi tidak syadid, tidak kuat. Kerana apa? Zaman itu dijanji lagi. Zaman itu zaman yang dipanggil apa? Khairul ummah. Telah berpecah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Telah berpecah, berpecah-pecah, yakni pecah pada mana? Iaitu pecahnya di segi humbi agama, iaitu pada i'tiqad, kefahaman mereka itu. Berpecah puak Yahudi ni kepada 71 puak. Kemudian Nabi sebut lagi waftaraqatin nasara ila sintaini wa 70 firqah. Begitu juga puak-puak dulu ahli kitab, daripada puak-puak Nasara, Bani Israel juga. Bila disebutkan Yahudi daripada Bani Israel, maka merujuk kepada satu kaum Bani Israel yang mengikuti akan Taurat Nabi Musa AS. Adapun bila disebutkan Nasara, satu kaum Bani Israel yang mengikuti akan Nabi Isa AS, iaitu Injil. Maka sama ada yang mengikut Taurat, sama ada mengikut Injil, pecahlah tu. Ada. Kemudian Nabi sebut wa inna ummati, dan sesungguhnya umat aku. Umat mana di sini? Yani ummatul ijabah. Yang dimaksudkan sini ummatul ijabah, umat Nabi yang sampai dakwah maka menerima dakwah itu, maka dikatakan umat Nabi juga. Umat Nabi juga. Umat Nabi ada dua. Satu dia panggil ummatul ijabah, satu lagi ummatu dakwah ataupun ummatu ghairul ijabah, iaitu umat Nabi yang sampai seruan dakwah kepada mereka, mereka tak terima. Dengan makna kafir lah, kufur lah. Yang siapa dakwah ni terima, maka dikatakan Islam dan beriman. Maka Nabi sebut maksud sini umat mana ni? Wa inna ummati, yang selagi akan berpecah ni, sataftariku ala 73 firqah ni, yang selagi akan berpecah ni kepada 3 dan 70 ni, maknanya 73 firqah. Bila tu? Selepas wafat aku je, iaitu ummatul ijabah. Mana? Kaum, golongan orang yang sudah menerima dakwah. Mana? Orang Islam. Yang berpecah ni orang Islam, tak masuk orang kufur. Umat yang tak terima dakwah tu tak masuk. Mana kalau masuk orang kafir, ramai lagi. Ramai lah. Maknanya tak jadi 73. Mana? Jadi ratus-ratus ribu lah jadi. Berpecah tu kepada 73 firqah Nabi sebut. Nampak? Bapa jadi anggota tu. Lepas tu golongan mana ni? Semua golongan hak semayang bang. Hak tayi rebang pun rebang. Tayi puasa pun puasa. Hak ni yang pecah. Bukan hak semua pahala gogak-gogak saya tak. Hak tu tak masuk. Makna ummatul ijabah hak berpecah, lagi pecah. Siapa tu bertiga ni? Nabi kata taukidnya kulluha, sekalian mereka itu. Mana tu? Sekebanyakan daripada mereka itu. Iaitu kebanyakan tu, dimaksudkan kebanyakan tu iaitu 72 firqah tu. Finnar, dalam neraka. Sebab apa dalam neraka? Nabi tak sebut secara soreh. Kenapa? Kerana tak semayang ke?
kerana tak puasa ke, nah, tak ada sebut. Ulama menyatakan iaitu berpecah tu daripada segi rumbi agama akidah. Ni mukaddimah ni. Mukaddimah ni. Kau nak cerita ni mukaddimah pada ilmu ni. Tak start enjing tu. Dia tak boleh lama-lama dia kena pandai enjing dulu. Kereta parking. Start enjing lalu rabak. Makan minyak hitam tak pecah ring. Tak sewi calah ring nak asah-asah dulu. Nak sebut pada ilmu dulu. Ada? Maka tak sebut pasal apa kenapa, tapi ulama mengatakan kesekalian mereka itu yang berpecah umatul dakwah itu ialah kerana menyalahi akidah tu, humbi agama itu. Kerana jelas pada kita iaitu apa? Khilafnya di sisi furu', di sisi hukum zahir. Seperti mana? Seperti bab korban misalnya ada khilaf. Musim ni kata ada banyak korban apa dah. Dalam mazhab Syafi'i syarat, salah satu syarat nak korban ya apa? Boleh siang hari malam hari pun. Khilaf mazhab Maliki tak boleh. Syarat dia kena siang hari nak korban. Dalam masa rebang tu ada. Kalau kata tak sampai lagi 10 Zulhijjah dah, hari raya dah, tak sampai masa, rebang tak jadi. Nampak tak? Dah habis masa tak jadi juga. Lepas tu mazhab Malik itu tak syarat sah lagi. Syarat sah rebang tu mana? Siang hari, yaum siang hari, malam tak sah. Seumpama qiyah pun ni qiyah. Malam hari kita puasa sah dah bulan Ramadan. Tapi malam itu bulan Ramadan. Tapi sah tak puasa malam? Tak sah. Tak tak? Seolah gitu nak pergi faham apa? Mazhab Malik tak sah. Kalau mengikut mazhab Malik, syarat nak sah korban selain daripada waktu waktu mana? Waktu Aidil Adha. Satu lagi masa dia di siang hari. Mazhab Syafi'i tak ada. Tak apa, malam pun tak apa. Jadi mana? Bila ada khilaf itu, di sisi mazhab Syafi'i, kalau semelih ke siapa malam ke, siapa gelam matahari semelih ke, buat tamanyuk anggap siapa 50 ekor. Hukum ni makruh. Apa? Kenapa? Tak keluar pada khilaf ulama mengatakan tak sah. Tu. Bukan masalah tu. Kerana wujud khilaf ni tak boleh nak ingkar. Khilaf dalam masalah fiqh furu' ni tak boleh nak ingkar. Kenapa? Ulama kata hablum minallah hablum minan nas wala tafarraqu jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah wala tafarraqu jami'an, dan jangan kamu berpecah belah. Berpecah belah mana apa? Berkhilaf-khilaf lah maknanya. Tapi tiluk pada fiqh berkhilaf. Berkhilaf. Dalam masalah korban tak pun ada khilaf. Mazhab Syafi'i tak syarat siang ke malam. Mazhab Malik syarat malam tak sah. Maka wujud khilaf tu banyak lainnya. Jadi kalau gitu ulama tak tahu, tak faham Quran ke? Sebab Allah Ta'ala sebut kata wala tafarraqu, jangan kamu tafarruq, berpecah belah, farraq, berbeza-beza. Ulama tak faham ayat Quran tu. Ulama berkhilaf tu. Itu menunjuk kata yang dimaksud kata kamu jangan berpecah, jangan berbeza tu pada mana? Ai fi usuluddin, pada akidah. Akidah kena satu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah aja. Akidah sebagaimana yang dipegang oleh Nabi SAW. Akidah sebagaimana yang dipegang oleh para sahabat dan ulama-ulama muktabar yang mana? Yang jumhurnya, yang banyaknya. Sekalian tu masuk. Illa wahidah, melainkan satu. Nabi sebut wahya al-jamaah. Satu bab dia daripada bab akidah ni kita belajar. Satu bab aja. Kan betul akidah kita. Supaya akidah kita tak masuk dalam akidah
Mujassimah, aqidah Wahabiyah, ataupun fahaman yang ghulul, daripada Ahlussunnah juga, yang mengaku Ahlussunnah juga mendakwa Ahlussunnah, tapi ghulul, syadid, ekstrim dia panggil, iaitu golongan ahbash, yang suka mentakfirkan sesama ahli kiblat, mudah mentakfirkan sama ahli kiblat. Nak jaga akidah kita ni supaya tak masuk dalam akidah yang batil, Mu'attilah, Jahmiyah kita dah sebut lagi ni. Satu bab je. Mana? Sama ada apa? La ya'lama bihi, supaya dia dapat amal dengan satu bab tu. Wa yu'allimu ghairu, dan mengajarkan orang lain. Fakana khairullah, maka demikian itu lebih baik. Demikian satu bab itu lebih baik baginya min khamsi raka'atin, daripada 500 rakaat ruki'ah yang disemayangkannya. Ini sebuah semayang sunat. Kita banding, kita banding. Semayang molek tak? Molek. 500 rakaat lagi molek. Pasal apa dia boleh buat 500 rakaat ni? Hak ijma' ulama muktabar dalam kitab fiqh sebut kata semayang tarawih tu 20 pun dia pendek lagi dari 8 orang lain ni. Tak ada. Tengok lagi kitab fiqh tak ada sebut 8. Tak ada. Ijma' para sahabat 20. Kalau mazhab Malik lebih lagi 40. Semayang tarawih. Tak ada kitab-kitab fiqh ulama muktabar sebut 8. Tapi dia pendek lagi. Tak ada. Tak ada sebut. Tapi dia pendek jadi 8 pula. Tu. Tapi nak oyak tu 8 pun semayang. Hak ni 500 rakaat ni. Maknanya baik. Dah lah 500 rakaat semayang lagi. Tapi kalau nak hatuk dengan satu bab kita belajar tu, lebih baik satu bab tu daripada 500 rakaat. Lepas tu kita hatuk semayang hak molek 500 rakaat ataupun semayang sunat, nak hatuk dengan satu bab ilmu kita belajar tu lebih baik satu bab tu. Dah. Cuba kalau kita hatuk dengan tengok TV masa ni. Tengok TV molek tak? Kalau nak banding dengan semayang, jauh jauh lagi. Satu bab nak atuk dengan semayang 5 rakaat, tak boleh nak masuk dah. Lebih satu bab. Cuba kalau satu bab nak atuk dengan tengok TV masa ni, memang tak masuk rasa tak? Dan satu riwayat lagi sebut khayafakana khairullah min alfin rakaatan ruki'ah. Satu riwayat sebut terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat semayang sunat yang disemayangkannya. Satu bab je belajar. Nampak? Satu bab je. Jadi kita belajar satu bab ni. Barulah kita kokoh masuk dia. Pak Aziz. Hak Jawinya muka surat 13. Lama ni muka surat 13 hak Jawi. 14 lah. 14 ke 13? Saya ada tanda ni 14 ni. 13 ni. Berarti 8 bulan 2 berarti. 13 bulan 3. 13 bulan 3. 13 mana? Surat Romi tak Romi. Hak Jawi? Hak Jawi 14. 14 makna 8 bulan 2 ni bukan sebab tu tak boleh berhenti lama-lama nak start nyetak balik. Pada katanya mana? Baik kena daripada atas. Baik. Baik tu. Masalahnya sebut tentang Jahmiyah. Dah. Setengah mereka itu iaitu Jahmiyah dah. Iktikadnya dan pekerjaannya menyembah matahari dan bulan dan bintang. Ni. Jahmiyah ni. Setengah Jahmiyah ni. Ni dipanggil apa? Dipanggil syirku billah. Syirik. Sebab tu dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita tak baca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tak baca. Tapi asal kalau tarkib balik asal lagu tu lah. Cakap. Na'budu iyyaka. Kenapa dia panggil? Kalau kaedah bahasanya, bahasa Arabnya, dia maf'ul kena letak belakang.
Hak diperbuat, yang diperbuat, hak kena buat tu duduk belakang, hak tukang buat duduk depan. Tapi gi pusing ni. Gi pusing mana? Hak kena buat tu duduk depan, hak tukang buat duduk belakang. Dia panggil. Misalnya tadi lah, iyyaka tu dia sebenarnya duduk belakang. Duduk belakang. Na'budu tu ada duduk depan. Tapi gi pusing. Pusing mana? Iyyaka na'budu duduk belakang, iyyaka duduk depan. Itu dia panggil memberi faedah hasar tu. Nak beri faham mana? Kalau kita bercakap ada na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, memberi faham, dia panggil memberi faham mana? Na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau. Kami sembah akan dikau. Memberi faham mana? Mu pun kami sembah juga Allah. Tapi dalam masa yang lain, benda lain pun sembah juga. Ada juga sembah benda lain. Begitu juga. Wa nasta'inu iyyaka. Ada. Denganmu ya Allah, minta tolong juga. Tapi dalam masa yang lain, minta tolong juga benda lain. Kan? Ada. Dipanggil ada apa? Ada mustarik. Ada penyemutuan dalam ibadat kalau cakap tu. Tapi bila kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada. Akan dikau jua yang kami sembah. Sama ada sembah pada i'tiqad atau pada zahir. Tak. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua yang kami tak tolong. Maka tak ada dah. Memberi faham tak ada dah. Sungguh-sungguh minta tolong semata-mata. Zahir batin. Tak. Zahir kata nak apa? Nak rezeki. Buat kerja tu ada. Sungguh-sungguh zahir minta tolong Allah Ta'ala, hati pun bergantung dengan Tuhan. Nampak tak? Tak bergantung dengan perbuatan kita. Tak bergantung dengan perbuatan orang. Tak bergantung dengan asbab. Bila bercakap gitu. Nampak? Jadi sini puak-puak mana Jahmiyah ni, setengah daripadanya amalannya apa? Menyembah matahari dan bintang. Maka i'tiqad dan pekerjaan yang demikian itu kufur. Kerana firman Allah Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi. Yakni jangan kamu sujud akan matahari dan bulan. Dengan makna apa sujud? Makna menyembah. Apa murak dengan makna sujud? Sujud apa murak dengan sujud? Sujud dengan sujud, iaitu menghantarkan dahi. Tu murak kata sujud. Tanda gitu. Apa dia yang dikehendaki dengan sujud ni? Menghantarkan dahi kepada tempat sujud. Tu mana sujud? Jadi kalau kata sujud tak hantar dahi ke tempat sujud, kita panggil sujud. Dahi ni pula kok mana-mana dahi pun sah lah ke? Mana kata nak sujud Allah, nak tahu gitu pula apa? Allah lah. Gitu dah apa? Tapi balik orang tak sujud lagi tu. Orang sujud gitu dah. Sebagaimana hadis Nabi sebut, anda umirtu an asjuda ala sab'ati a'zim. Diperintahkan aku sujud di atas 7 anggota. 7 anggota tu mana? Dalam mazhab Syafi'i 7 anggota. Dahi. Masuk kata dahi, mana-mana dahi. Boleh nak sujud gini. Tapi kalau orang sujud begini kak, kita tengok kita hukum lalu tak sah. Tak sah, gagah bala. Sah, cuma dia panggil khilaful aula lah. Menyalah yang utamanya dia panggil dah. Sah, mana-mana dahi. Wah, ni dahi. Nanti murak kata dahi, sujud. Kemudian dua tangan. Murak kata dua tangan ni tapak tangan. Siku pun orang panggil tangan juga, lengan pun orang panggil lengan tangan lah sini. Tapi murak kata tangan tu mana? Ni, tapak tangan. Lepas tu tapak tangan hak dia mana tapak tangan? Hak dia. Hak yang membatalkan wuduk kalau kita pegang. Ni tapak tangan, tapi hak dia mana hak dia?
Hak maknanya kalau kata kita pegang kemaluan kita, kita ada wuduk batal lah ni. Mana hak dia? Kapit rapat-rapat gini. Wak gitu, mana hak tertutup rapat tu lah tapak tangan. Patut tepi-tepi ni, bukan. Maknanya mana? Kalau kita kecing pegang gini. Pegang kepit gitu. Tak lah wuduk. Tak lah wuduk kita. Batal tak wuduk. Kita kecil pegang gini kepit gini ya. Dia sentuh kemaluan dengan tapak tangan baru batal. Kita pun kepit gini tak batal lah wuduk apa? Sebab dia tak panggil tapak tangan sini. Hak zahir ni. Batal tak wuduk. Apa batal? Sebab kecing cara pegang, bukan cara buat kecing. Batal sebab kecing, bukan sebab pegang. Nak cara ni, nak sebut ni sebab pegang. Batal tak? Batal tak pegang gini? Tak batal. Pegang gini? Tak batal. Pasti pegang gini, kepit gitu. Pek gitu macam. Tak batal lah wuduk. Sebab apa? Murak kata tangan tu tapak tangan. Tapak tangan hak dia, qadar dia, keluasan ni mana? Kepit gitu. Mana tepi dia tu bukan tapak tangan. Mana kalau sentuh dengan ni tak batal lah. Sebab tu orang tua dulu kadang-kadang dia gosok punggung anak ke kaki belakang gitu. Kita duk mikir, dia nak jaga wuduk dia. Dia nak jaga wuduk dia kan. Anak baru amat. Tengok tok saya gitu kan. Dia anak dia cokong dia pun gosok dengan kaki je. Apa mikir? Kita ngaji baru kita tahu. Anak jaga wuduk dia. Nampak tak? Kita ni kalau anak berak tak, subuh salah nak jaga wuduk anak pegang. Awak kita tak tak apa gonyol belakang tangan. Apa masalah? Tu hak dia. Lepas tu murak dengan dahi. Baik. Dalam masalah sujud ni, bab fiqh kita dah murak kata dahi ni ialah dahi saja. Dalam mazhab ni. Adapun dalam mazhab Malik sebut kata sujud wajib kena beri perapat hidung. Sentuh hidung. Kenapa? Nak memperhinakan lagi kita. Sebab manusia ni dia tilik di hidung. Dia tilik di hidung. Kalau nak darah, hidung comel, hidung macung sikit, pun ustaz mak ni mahal ni 20,000. Ada kita ayat ni semua ni. Hidung kita tak tepek ni. Kalau pemek sikit, ni 5,000 kan. Jadi walaupun ada muka, orang kira di hidung tu lagi. Cuba kalau muka comel tak ada hidung, kopong supaya korok di tepi jalan. Kopong gitu. Tak ada hidung mana? Muka ada tapi tak ada hidung. Kuranglah sikit dah. Jadi hidung ni letak kemuliaan, kebanggaan orang panggil. Dah. Hak bahasa-bahasa tu Arab pun dia berasa dia sedap tu pasal hidung dia tinggi. Tu hidung kepek supaya hidung. Dah ada bahasa tu. Hak kepek tu pun berasa megah lagi. Ada. Jadi dia ada kebanggaan di situ. Jadi mana Imam Malik kena wik perino lagi yang kau wik kena tanah. Tu wajib lah Imam Malik. Jadi mana kalau sujud kita sujud kena dahi je, tak kena hidung, makruh hukum dia. Kenapa? Khuruj ani khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan. Syarat sujud kena dahi, syarat perapat hidung baru sempurna, baru sah di sisi Imam Malik je. Maka keluar pada khilaf sunat perapat hidung supaya apa? Nak memperhinakan lagi diri kita. Sebab mana? Murak kata sujud tu selain pada sahnya, kita nak menghinakan diri kita, tazallukan diri kita, menghinakan diri kehambaan kita kepada Allah Taala. Jadi sempurna sujud tu mana? Kena hidung. Kena hidung dah. Jadi murak kata sujud sini ialah menghantarkan dahi kepada tempat sujud. Tu kata. Jadi sujud. Sujud pada bulan, sujud kepada apa? Matahari. Jadi firman Allah Taala terang jelas soreh. Allah Taala kata, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillah. Dan hendaklah, mana wajiblah sini. Wajiblah kamu sujud
tertentu hanya bagi Allah. Tertentu hanya bagi Allah. Nah, dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahawa Allah Ta'ala jauhar atau araq. Maka iktikad dia itu kufur. Iktikad dia itu kufur. Kerana firman Allah Ta'ala, apa dia jauhar? Jauhar ni jirim juga, tapi tak boleh nak belah bagi. Macam putih, cahaya ni boleh belah bagi tak? Tak boleh belah bagi. Tahu tak? Cahaya ni tak boleh nak belah bagi. Tapi nak ayat walaupun begitu tak boleh belah bagi, dia wajib juga mengambil lapang cahaya ni. Mana? Dia nak ambil ke apa? Dia nak ruangan untuk meluluskan diri dia tepat, supaya cahaya dia nak tepat gelap. Nampak tak? Tak ada gelap dia tak boleh ada. Jadi dia ni termasuk, dia panggil apa? Jauhar ni termasuk dalam, dia panggil apa? Jirim yang haluh, latih, yang tak boleh belah bagi. Supaya kita ni jirim juga, boleh belah bagi, boleh suku-suku, boleh kerak belah. Macam cahaya ni ada haluh sangat, tak boleh nak belah bagi. Walaupun begitu dia tetap jirim. Bila sebut kata jirim, dia wajib nak mengambil lapang tepat untuk qadar, meluluhkan diri dia. Supaya cahaya ada, dia nak meluluhkan diri dia, nak ada dia kena tupang pada satu benda, iaitu apa? Gelap. Gelap. Nah, tu. Atau araq. Araq ni sifat makhluk. Tanda gitu. Araq ni sifat bagi makhluk. Buat apa dia? Araq ni sifat bagi makhluk. Tengok, kita tanam lada dulu, mula-mula dia tumbuh hijau. Kemudian dia lama-lama jadi merah, berubah. Pak Aziz dulu beranak tubik bersokoh lagu tu. Kecil je. Semua tubik kecil. Lepas tu ni besar. Berubah tak? Berubah. Tapi zat diri satu tu je. Tapi besar kecil tu. Besar kecil tu dia panggil araq tu, sifat makhluk. Hak besar kecil berubah tu. Dulu putih, lain ni duk pakai glowing banyak, jadi hitam. Dulu hitam, lain ni duk pakai glowing banyak, flawless banyak kan. Ada? Kerja dalam ekor tak kerja dah, main wedding ni dah. Cerah putih sama sikit. Berubah tu dia panggil. Nah, daripada hitam berubah. Tu dia panggil apa? Hak berubah tu sifat bagi makhluk, dia panggil araq. Ada pun sifat Tuhan tak boleh panggil araq. Sifat Tuhan bukan araq, berubah ni, pasal berubah. Mana? Hak nak menumpang pada satu benda lain. Tengok. Manis di gula tu. Gula tu dia panggil zat. Manis tu, dia boleh tak bawa diri dia sendiri? Tak boleh. Dia wajib kena menumpang. Menumpang mana? Menumpang di gula, kalau kata gula. Tu araq. Araq ni sifat bagi makhluk, dia tak boleh nak bawa diri sendiri. Dia wajib menumpang pada satu zat lain. Tu dia panggil araq. Jadi tengok, setengah daripada Jahmiyah ni mereka beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala tu jauhar atau araq. Araq ni makna menumpang pada satu zat lain dan berubah-ubah. Tu panggil tu Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Ini semua sifat baru. Sifat baru apa? Pasal apa kata baru? Macam gelap jauhar, macam cahaya. Tak dapat tidur, dia kena menumpang pada gelap. Menumpang ni sifat apa? Lemah. Tuhan ke kalau dah lemah lagu tu? Tidaklah. Patut araq ni hak berubah-ubah ni. Daripada kecil besar, daripada hijau jadi semua tu sifat makhluk. Tuhan ke lagu tu? Tak boleh, tu lemah belaka. Maha suci Allah apa mereka katakan. Jadi maka iktikad dia berkata kufur. Iktikad mereka itu kufur. Kufur. Kalau iktikad lagu ni kufur. Tapi cuma
nak buat ayat kufur ni biar kita mahir dulu, biar kita jelas faham. Biar kita jelas faham dulu tentang satu perkara orang bercakapkan yang membawa pada kekufuran. Jangan mudah-mudah kita nak kufurkan orang. Kerana ada teguhan daripada Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan daripada an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulan, tidak melontarkan satu tuduhan oleh seorang lelaki, rajulan akan seorang lelaki lain, bil fusuki, dengan fasik, wala yarmihi bil kufri, dan tidak melontarkan, tidak menuduh dengan mana? Dengan kufur. Illa irtaddas alaihi illam yakun sahibu kadzalik, melainkanlah tuduhan itu akan kembali balik pada dia. Kalau orang hak dia tuduh tu tidak begitu. Kalau kita banyak mu ni pasik, mu ni munafik, mu ni kupu, kita lontarkan satu tuduhan, satu cakapan kepada orang lain. Dalam hadis ni sebut rajulan. Sebab apa sebut lelaki? Sebab orang lelaki ni iaitu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni dia memerintah, diberi hak memerintah akan perempuan. Kita hak bayar mahkahwin. Maka disebut khusus, tapi maknanya umum lah. Tak kira lah orang puan sama orang puan, mana termasuk juga dah. Ni dia panggil bab taglid lah. Bila sebut orang lelaki, taglid lah, masuk ke orang puan. Tak kira orang puan sama orang puan, sebut mu ni pasik, mu ni tuduh. Illa taddas bihi, illa taddas alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Kita tuduh seorang tu kafir, seorang tu fasik, seorang tu munafik, tuduhan itu akan naik balik atas kepala kita. Sekiranya orang yang kita tuduh dia tidak begitu, seperti kita tuduh royak, tu kena jaga. Jadi kita nak meletakkan seorang munafik ke, seorang tu kufur ke, fasik ke, biar betul tentu benda perkara dia buat tu ijma' ulama mengatakan ni kufur buatan. Dia kena ijma' ulama, buat lagu ni fasik, boleh lah kata betul, apa-apa. Tak baliklah perkataan tu. Mak itulah leni dah. Kalau sekapung habis mengisap dadah habis. Pasal perkataan kita. Kalau minum arak, judi habis sekapung judi. Tengok apa? Pasal perkataan kita. Asalnya seorangnya asal. Timbul mamak ni seorang hak jahat, makan dadah makan arak, tubik. Itu tubik. Ada orang lain tubik. Tadi makan dadah ni. Tu makan dadah. Lepas tu mana? Anak kita saing dia. Anda boleh. Kita kata-kata dia, balik perkataan kita duk kata ke orang tu, naik atas anak kita. Naik atas anak tu. Habis melarat. Dia melarat tu apa? Balik perkataan tu atas kita. Kalau perkataan tak sebenar. Kadang-kadang anak kita saing, anak kita profesor jahat. Memang anak kita benar, tapi kita tak tahu anak kita jahat. Tak tahu anak kita. Hak itulah pakai hasuk. Padahal anak kita nak anak kita jadi. Tapi tak mahu kita malu lah. Kita duduk kata orang itulah jahat. Orang itulah gini. Jadi bila kita kata suatu kefasikan pada seseorang tu, dia tak buat benda tu dan dia tidak berada dalam keadaan tu, maka apa kita kata tu balik mula atas kepala kita. Kembali balik. Kalau kita kata orang kufur, dia tak kufur, dia tak buat perkara yang kufur, yang ijma' ulama mengatakan kufur, maka kekufuran tu balik atas kepala kita. Kita nak kena jaga. Tapi di sini jelas. Sebut dalam kitab ni jelas. Kenapa dikatakan kufur? Ilahnya kerana dia beriktiqad. Dia iktiqad Allah Ta'ala tu jauhar. Allah Ta'ala tu arak. Maka iktiqad tu yang kufur. Kerana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Ni perbahasan di luar ni.
Kalau nak bahas sungguh memang tak habis tentang ni. Kena ngaji satu kitab je bahas tentang laisa kamitslihi syai'un. Iaitu kitab Manhaj Ahlussunnah, Manhaluh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahas sungguh tentang ayat laisa kamitslihi syai'un ni. Nak rak tolak puak-puak mujassimah yang mengatakan Allah Taala itu berjirim. Nah. Sebab tu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada tidak menghukumkan semua mujassimah itu kufur. Nah, mujassimah ni satu golongan yang mengatakan dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Taala tu berjiring. Apa makna berjiring? Kalau berjiring ni mana boleh belah lagi. Nampak? Kenapa? Mereka itu terpengaruh terpesong dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi Ahlussunnah yang wasatiyah betul, mereka tidak menghukumkan mujassimah ni semuanya kufur. Walaupun mujassimah ni berkata bahawasanya Allah Taala ada tangan sungguh Allah Taala tangan. Apa Allah Taala sebut lagu tu? Yadullahi fawqa ini. Tu dalil. Padahal tu ayat mutasyabihat. Yang perlu pada penakwilan beberapa lagi kaedah yang tertentu oleh rasikuna fil ilmi, oleh ulama-ulama yang kokoh teguh dalam ilmu. Tapi mereka guna zahir ayat untuk berujah menjadikan dalil. Walha ayat-ayat mutasyabihat ni ma yuzannu dalilan wa laysa bidalilin. Barang yang kita sengkau sekali tengok, ni dalil wa laysa bidalilin, padahal dia bukan dalil. Kenapa Allah dah sebut dalil-dalil ni? Ummul kitab. Wal muhkamah hunna ummul kitab. Allah Taala sebut dah kan. Ayat-ayat yang muhkam, yang kokoh teguh, jelas ibarat dia tak ada kesamaran, hunna ummul kitab. Itulah tempat berhukum. Adapun mutasyabihat dituruni untuk menguji hamba dia. Dan untuk menzahirkan martabat ulama. Tu waktu turun mutasyabihat. Salah satu hikmah waktu turun mutasyabihat kan apa? Nak mengalah, nak melemahkan segala-gala penyair-penyair Arab. Pesyair-pesyair Arab. Kenapa? Di zaman Nabi SAW dulu bangkit, ada. Di zaman itu dia masyhur dengan bahasa. Tak seperti zaman Nabi Musa. Bangkit Nabi Musa, zaman tu dia masyhur dengan mana? Sihir. Zaman Nabi Isa dia hidup, dia bangkit. Zaman tu manusia ni hidup masyhur dengan mana? Perubatan. Dia berbeza. Tapi zaman Nabi dia bangkit, bukan dia, mereka tu masyhur dengan ni, bahkan mereka masyhur dengan bahasa. Sebab tu ahli-ahli penyair hok mana syair dia hebat-hebat, kaya. Kan? Tapi bukanlah Allah Taala wa ma 'allamu syi'ra. Sebagaimana surah Yasin kita baca dah. Bukan Allah Taala menurunkan Quran itu mengajarkan Nabi itu syair dah. Quran itu kalamullah. Tapi turun tu untuk apa? Untuk mengatasi akan hujah-hujah Quran yang hebat berpidato dengan bahasa ni. Nampak tak? Bila turun Quran, syair yang mereka buat tidak ada mutasyabihat, tidak ada balaghahnya, tidak ada mantik bayang badainya. Tapi turun Quran ada. Orang-orang ahli bahasa bila turun Quran, dia tahu, ini bukan ciptaan manusia. Sebab apa? Dia ahli dalam bahasa, dia tahu ini bukan ciptaan manusia. Ini bukan. Kenapa? Ada mutasyabihatnya, ada muhkamnya. Dah. Jadi orang-orang ahli bahasa cerdik pandai ni diharapkan akan menyatakan bahawa ini bukanlah ciptaan manusia. Kenapa? Ini berbeza daripada apa kami sampaikan. Hak kami sampai ni tak ada gaya bahasa. Tak ada gaya bahasa. Salah satu contoh gaya bahasa nak wilayah turun kan. Tengok. Tak kala mana turun suratul fil. Musalamatul kazzab. Musalamatul kazzab. Seorang nabi palsu dia panggil mutannabi, orang hak mendakwa diri jadi nabi. Mutannabi dia panggil. Orang yang mendakwa jadi nabi dia panggil mutannabi ni, dia tu kufur.
Bukan saja dia kufur, bahkan orang hak ngikut dia pun kufur. Maka turun surah Fil, dia nak lawan. Surah Gajah tu, dia nak lawan. Oh, dia kata surah lagu ni aku boleh reka. Tapi Allah Ta'ala bukan cerita pasal gajah, bukan mensifatkan gajah. Alam nashrah laka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, dia macam ni aku boleh buat ya tu. Dia pun kata al-fil dia buat. Ma huwa fil. Dia buat gitu. Nak tiru. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, dia kata aku boleh buat. Al-fil, gajah. Ma huwa fil, apa itu gajah? Gajah ialah seekor binatang yang ekor pendek, telinga besar. Orang pakak suka dengar. Kenapa? Tidak ada balarah dalam ni bahasa. Nak awam. Ada. Allah Ta'ala penghina dia. Tapi bila dengar surah Fi, orang dengar bahasa, orang takjub. Takjub dan orang semakin apa? Yakin bahawa Muhammad tu Rasul. Kenapa? Allah Ta'ala sebut dalam surah tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat tara? Tara dengan nazara lain. Bila sebut kata tara, dia maf'ul bih. Adapun nazara, dia tu fi'il, dia panggil fi'il lazim. Dia mutaaddi dengan haraf jar. Nazara ila ilal qaumin, aku melihat kepada kaum. Misal adapun tara dia fi'il mutaaddi. Tengok, alam tara kaifa fa'ala, tidakkah kamu melihat ya Muhammad betapa bagaimana Tuhanmu memperlakukan akan tentera-tentera bergajah, tentera Abrahah daripada Yaman mari nak kutuk. Tanya, alam tara, alih istifham tanya, tidakkah kamu melihat? Ya, Nabi melihat ke tak? Masa tentera bergajah mari tu, Nabi lahir tahun berapa dia panggil? Tahun gajah. Setengah ulama kata berapa hari lagi Nabi nak lahir? 4 hari lagi. Daripada serangan tu 4 hari lagi Nabi nak lahir. Setengah kata 10 hari lagi daripada masa tu. Lepas pada berlaku 10 hari baru Nabi lahir. Bermakna Nabi tak lihat. Tapi kenapa turun bahasa tu tanya, tidakkah kamu melihat ya Muhammad? Memang Nabi tak lihat sungguh, sebab Nabi tak ada lagi. Tapi kenapa Allah Ta'ala waktu turun cara alam tara, tidakkah kamu lihat? Ya, Nabi memang tak lihat sungguh. Itu nak menunjuk kata apa? Apa yang Nabi cerita royak ke sahabat balik tentang berlaku tentera gajah, Nabi cerita baca surah Fi ni, Nabi royak tu sebagaimana Nabi melihat. Seolah-olah Nabi duk cokor tengok, oh lagu ni. Nampak? Tu guna. Bukan Allah Ta'ala buat mari bahasa alam ta'lam kaifa fa'ala, alam ta'lam, apakah kamu tidakkah kamu mengetahui ya Muhammad? Tawak mari lagu tu, tidakkah kamu mengetahui ya Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentera bergajah? Dah. Tapi buat mari alam tara, tidakkah kamu melihat ya Muhammad? Nampak? Lain tu tahu dengan melihat. Ilmu kita, ilmu mendengar. Sebab apa? Kita dengar neraka tu panas. Gerung tak? Gerung sekejap je. Tapi kalau kita tengok neraka tu panas mana? Penuh surga hari ni. Tak kira SOP pun lah. Sebab tu ada. Kita dengar ada innal azabahu haq wa inna na'imahu haq. Orang duk baca talqin semua, sebenarnya seksa kubur tu benar. Kita dengar tak? Dengar. Tu dia panggil apa? Tahu cara dengar. Alam ta'lam tu, apakah kamu tidak mengetahui? Mana tahu? Tahu dengar cara sama'i, mendengar. Orang baca talqin, inna azabahu, sebenarnya seksa kubur tu benar. Wa inna na'imahu haq, sebenarnya nikmat kubur tu benar. Tapi ada balik lagi. Hak judi, hak minarut lagu tu agak mayamat. Hak orang kata fadilat ilmu lagu-lagu, tak mari mengaji sekarang. Cuba kalau hak dikata
Inna adzabah, soalnya saya kubur tu nampak. Nampak sungguh. Melihat betul saya kubur. Allah Ta'ala buka ijak nampak saya mana. Hak muda jadi tua, hak tua kira mati dah sebelum mati. Betul tak? Tu beza. Tu beza dia. Waktu turun secara balarah, adakah kamu, tidakkah kamu melihat? Ya, Nabi tak melihat. Tapi apa yang Nabi sampaikan tu seolah-olah Nabi berada pada berlakunya peristiwa tu. Nabi royak tu tak ada satu kurang pun. Jelas sejelas-jelasnya. Itu menunjukkan kata apa? Quran ini ialah wahyu. Dan Nabi tu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tu dah. Tu. Kena berhenti stesen tu Pak Aziz, cari stesen. Tak lama-lama, dia lama meletup enjin. Panas enjin dia kena jalan dekat-dekat. Takut kering air kan susah. Cari stesen lah. Jadi kerana firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', berhenti situ insya-Allah. Minggu depan ke lusa kita bahas secara detail sikit tentang ayat ni lah. Wallahu alam. Tanda situ. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daripada 13 bulan, 10 bulan. 5 bulan. Oh, 5 bulan ada kan. Orang ada 3 bulan je. Kita ada 5 bulan. Tak boleh komputer. Oh, VN.